Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak dan ibu bapa yang berada di rumah? Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam video online pada hari ini. Sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, lebih baik dahulu kita mulakan dengan bacaan doa penerang hati. Mudah-mudahan dengan bacaan doa ini boleh menyebabkan hati kita terbuka untuk menerima pelajaran pada hari ini dan mengambil iktibar daripadanya. Tajuk yang Ustazah Liza akan sampaikan pada hari ini adalah satu tajuk yang amat penting untuk kita pelajari kerana ia merupakan salah satu penentuan kita untuk melakukan rukun yang wajib, kefarduan yang wajib setiap hari dan setiap waktu. Apa tu tajuknya? Ya, Ustazah akan ajarkan pada hari ini iaitu tajuk azan dan iqamah. Apa tu? Azan dan iqamah. Apakah yang dimaksudkan dengan azan dan iqamah tersebut? Jom kita dengar definisi azan dan definisi bagi iqamah. Azan dalam bahasa Arab kita sebut sebagai i'lamun. I'lamun atau dalam bahasa Melayunya pemberitahuan. Azan ialah lafaz tertentu yang digunakan sebagai pemberitahuan untuk menunjukkan masuknya waktu solat. Lafaz tertentu yang kita gunakan untuk pemberitahuan, memberitahu orang, menunjukkan masuknya waktu solat. Itulah maksud dari segi istilah untuk azan. Penanda sebagai masuk waktu solat. Kita dah masuk tengah hari tetapi kita tak tahu bilakah masuknya waktu solat. Jadi azan adalah penanda aras menentukan masuknya waktu solat bagi setiap 5 waktu utama. Bagi setiap 5 waktu utama iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ada 5 waktu. 5 waktu ini kita akan dengar azan dilaungkan. Apa pula yang dimaksudkan dengan iqamah? Iqamah ialah satu seruan untuk mendirikan solat. Untuk mendirikan solat. Iqamah itu sendiri, asal perkataan bahasa Arabnya ialah iqamah yang bermaksud berdiri untuk mendirikan solat. Satu seruan panggilan untuk mendirikan solat di kalangan orang. Apakah hukum azan? Apakah hukum azan? Hukum azan ialah apa? Hukum azan ialah sunat muakkad. Hukum azan ialah sunat muakkad. Begitu juga dengan hukum iqamah, iaitu sunat muakkad, sunat yang dituntut untuk kita lakukan. Dalam satu pendapat lain mengatakan azan hukumnya fardu kifayah. Tetapi yang kita pegang ialah sunat muakkad, sunat yang dituntut untuk kita lakukan sebagai penanda masuknya waktu solat. Apakah lafaz-lafaz azan? Jom kita dengarkan azan ini. Ahli Makkah يستخدمون الله أكبر الله أكبر حتى يرققون الراء في كمل العمل بك. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. كيف يختم الأذان؟ آخر شيء يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا الحجاز. أي نعم. المدينة في نغمة الحجاز. المدينة الغالب اللي نسمعه
وأنا سمعت أكثر من يعني مؤذنين المدينة في البيات، نغمة البيات. مقام البيات. نعم، مقام البيات. يبدأون هكذا دائما: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا إلى أن يختم. Kita belajar pula mengenai syarat-syarat sah untuk melaungkan azan. Syarat-syarat sah untuk melaungkan azan. Yang pertama, seseorang yang hendak melaungkan azan itu hendaklah seorang yang Islam. Seorang yang Islam, maka tidak wajib bagi yang kafir. Syarat sah azan yang kedua ialah mestilah lelaki. Mestilah lelaki, bukannya perempuan. Kenapa lelaki? Kerana lelaki mempunyai suara yang keras dan nyaring, kuat. Sebab itu kena lelaki yang laungkan azan. Manakala suara perempuan macam suara Ustazah ni terlalu lembut. Nampak kasar tetapi lembut dan berbeza pendengarannya bagi kaum-kaum di luar sana. Kemudian syarat sah yang ketiga ialah mumayyiz. Mumayyiz. Apa yang dimaksudkan dengan mumayyiz? Mumayyiz ialah orang yang boleh membezakan antara perkara baik dan perkara buruk. Boleh membuat perbezaan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk dan tahu cara-cara untuk melafazkan azan dengan betul. Kenapa boleh guna mumayyiz? Kerana ada kanak-kanak yang berusia, kanak-kanak lelaki yang berusia 10 tahun, 11 tahun dan 12 tahun mampu untuk melafazkan, melaungkan azan dengan lebih baik. Jadi boleh gunakan kanak-kanak juga untuk azan asalkan mereka ini mumayyiz. Bagaimana dengan balik pula? Ya, kalau mumayyiz dah boleh untuk lakukan solat, bererti golongan baligh lebih-lebih lagi. Syarat sah yang keempat, syarat sah melaungkan azan yang keempat ialah tertib. Tertib iaitu mengikut susunan. Susunan lafaz yang mana dahulu didahulukan, yang mana akhir dilewatkan. Begitu. Kerana lafaz azan takkanlah kita nak sebut hayya alal falah dahulu, baharu hayya alal salah, atau asyhadu an la ilaha illallah dahulu sebelum Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti lintang pukang bunyi azan tersebut. Lafaz azan ini haruslah dibacakan, dilaungkan dengan mengikut tertib susunannya yang betul. Ada 7 baris lafaz dalam azan. Jadi ketujuh-tujuh baris tu mesti mengikut step. Mesti mengikut step. Allahu Akbar, Allahu Akbar yang pertama. Dan last kali diakhiri dengan La ilaha illallah. Tak boleh nombor 7 ke nombor 1, nombor 1 ke nombor 2. Macam tu. Syarat-syarat sah azan yang kelima ialah apa? Syarat-syarat sah azan yang kelima ialah mestilah berturut-turut. Lafaz yang dilaungkan untuk azan tersebut mestilah berturut-turut dan bukannya terhenti seketika. Contohnya, bila laungkan lafaz, tengah-tengah sebut asyhadu an la ilaha illallah, dia tak terbaulah ayam KFC. Jadi teringat dulu perkataan ayam KFC, terus pergi makan dahulu ayam KFC, kemudian baru datang untuk sambung semula asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu tak berturut-turut, salah, maka tak sahlah azan tersebut. Caranya kena berturut-turut dan bukan kita hentikan sementara untuk nak menjawab panggilan ke. Contoh tengah-tengah azan tiba-tiba
ada orang panggil. Panggil. Tok Bilal, Tok Bilal. Maka kita pun berhenti. Pergi jawab pula, ya. Macam itu. Jadi, tak sah azan tersebut. Perlu diulangi semula. Syarat sah azan yang ke-6. Apa dia? Syarat sah azan yang ke-6 ialah azan tersebut hendaklah dilafazkan dalam bahasa Arab. Lafaz azan hendaklah dilafazkan dalam bahasa Arab dan bukannya bahasa Turki, bukannya bahasa Malaysia, bukannya bahasa Inggeris dan sebagainya. Kerana apa? Kerana lafaz azan ini adalah lafaz yang mutawatir daripada zaman Rasulullah SAW dahulu. Jadi kena lafazkannya dalam bahasa Arab. Dan yang terakhir, syarat sah azan yang terakhir ialah mesti masuknya waktu solat. Mesti masuknya waktu solat. Sebab sekiranya haram dilaungkan azan di luar waktu solat. Pernah kan dahulu terjadi sebuah kisah azan dilaungkan beberapa minit terlebih awal. Jadi tidak sah azan tersebut. Baik, kita teruskan lagi dengan perkara-perkara yang sunat dilakukan ketika azan. Perkara yang sunat dilakukan ketika azan. Apa yang pertama? Yang pertama ialah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Seseorang yang hendak melakukan azan hendaklah menghadap kiblat sebagai untuk memuliakan azan itu sendiri. Perlu menghadap kiblat. Yang kedua, itu suci daripada hadas besar dan juga hadas kecil. Kerana kita hendak memuliakan lafaz azan, hendak sebut nama Allah, hendak sebut nama kekasih kita, hendak menyeru mendirikan solat. Jadi hendaklah kita bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Itu lebih baik. Janganlah pula kita tanpa wuduk kita azan. Sah ke tidak? Wuduk berazan tanpa wuduk sah, tetapi adalah lebih baik dan sunat bagi kita untuk laungkan azan dalam keadaan kita bersih dan suci. Hendaklah muazzin, orang yang melaungkan azan itu hendaklah melaungkan azannya dalam keadaan berdiri. Kerana apa? Bila kita berada dalam keadaan berdiri, lantunan suara itu akan jadi lebih tinggi, lebih nyaring, lebih keras berbanding kita duduk. Jadi perut kita macam berlipat sedikit, jadi susah untuk kita lantunkan suara kita dengan lebih tinggi. Sekiranya kita laungkan azan tersebut dalam keadaan duduk, suara atau suara perut kita tak akan terkeluar. Sebab suara untuk lantunan suara ada yang datang daripada tekak, ada yang datang daripada dada, ada datang daripada perut, dan yang terbaik adalah daripada perut. Jadi untuk laungkan azan perlukan nota muzik yang tinggi. Orang kata high note. Untuk capai high note baru pitching tak lari. Kita ada nafas yang mencukupi berbanding ketika duduk. Sekiranya duduk dalam keadaan ada bahagian lipatan tertentu, jadi suara dan nafas kita tidak akan terkeluar sepenuhnya. Malah mungkin akan jadi tersekat-sekat atau ton suara kita tu habis nafas kita. Perkara sunat keempat ialah memalingkan muka ke kanan. Ke kanan. Sewaktu bila? Sewaktu melafazkan hayya 'alas solah. Hayya 'alas solah. Macam tu. Kita palingkan ke kanan. Perkara sunat yang seterusnya ialah hayya 'alal falah, kita palingkan ke kiri. Hayya 'alal falah ke kiri. Sunat bagi muazzin juga sekiranya melakukan tarjih ataupun pengulangan secara perlahan dahulu sebelum melantunkan suara yang lebih tinggi dan kedengaran di
pembesar suara ataupun mikrofon kita, kita sebut perlahan-lahan dahulu. Contohnya seperti kita hendak menyebut lafaz hayya 'alas solah, kita sebut dulu hayya 'alas solah. Baru kita perlahan tinggikan suara hayya 'alas solah. Tu sebut. Fahamkan yang tu? Sebut dahulu secara perlahan dan tak kedengaran di pembesar suara ataupun mikrofon. Kemudian baru bila dah habis tu, baru kita tinggikan, lantunkan suara kita sepenuhnya. Perkara sunat yang ketujuh ialah tathwib. Tathwib yang ada pada azan subuh sahaja, iaitu as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum, yang menyeru untuk orang ramai bangun daripada pembaringannya yang selesa tu. Menjadi sunat juga sekiranya tukang azan atau Bilal ataupun muazzin tersebut menyaringkan suara, melantangkan suaranya supaya kedengaran dengan lebih jelas. Kedengaran dengan lebih jelas supaya orang tahu azan yang dilafazkan tu adalah lafaz azan yang menandakan masuknya waktu solat dan bukannya lafaz pengumuman kematian. Untuk nak membezakan juga. Sebab itu kita kena nyaringkan suara, lantangkan suara supaya ada perbezaan dengan pengumuman-pengumuman yang lain. Perkara sunat yang lain ialah muazzin hendaklah seorang yang adil. Seorang yang adil. Dan yang terakhir, hendaklah kita membaca doa selepas azan. Macam mana doa selepas azan? Kita dengarkan dan baca bersama-sama. Jom kita jengah pula pada bahagian perkara makruh ketika azan. Perkara yang makruh dilakukan ketika azan. Perkara makruh yang pertama ialah melaungkan azan dalam keadaan berhadas besar ataupun berhadas kecil. Contohnya dalam keadaan ingin membuang air kecil, ada najis pada badan dan pakaian, tetapi azan dilaungkan. Ya, itu telah menjadi satu perkara makruh ketika azan. Perkara kedua ialah melaungkan lafaz azan tetapi memanjangkan lafaz-lafaz yang tertentu sehingga berubah maksud dan makna perkataan. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita laungkan lafaz azan tu dengan bacaan yang panjang. Akbar, salah bacaannya itu. Ataupun kita tersalah sebut maksud, tersalah sebut huruf. Contohnya hayya 'alas solah, huruf shad, lam, alif, ta. Tapi dibacakan hayya 'alas solah dengan ha. Dengan ha, bunyi ha pedas, orang kata. Dengan bunyi ha pedas. Sedangkan huruf di belakangnya adalah huruf ta marbutah dan hanya bacaan ha yang biasa. Itu dah menyebabkan maksudnya berubah. Jadi itu termasuk dalam kategori perkara yang makruh ketika azan. Perkara makruh ketika azan yang lain ialah bercakap-cakap tanpa keperluan ketika azan. Contohnya bercakap-cakap ketika laungan azan dilafazkan. Itu muazzin sendiri bercakap-cakap ketika laungan dilafazkan. Masih lagi kan, kita orang kata macam azan ni di balik tabir, sesiapa pun tak nampak. Jadi muazzin bercakap dengan sahabat sebelahnya ketika laungkan azan. Sekejap, macam tu. Kan, kalau kawan tanya apa-apa dekat sebelah, kita pun bercakap-cakap. Sekejap. Tunggu sekejap. Orang yang orang ramai mungkin tidak mengetahui keadaan tersebut, tetapi perkara tersebut apabila dilakukan akan menjadi satu perkara yang makruh. Sebab lafaz azan hendaklah dilakukan secara berturut-turut. Jadi kita elakkanlah perkara yang membawa kepada
perkara makruh ini. Seterusnya, apa lagi perkara makruh? Ya, perkara makruh apabila muazzin duduk ketika azan, duduk ketika melaungkan azan, mampu berdiri tetapi tidak mampu berdiri tetapi masih melaungkan azan dalam keadaan duduk, ya, itu boleh menyebabkan perkara tersebut menjadi makruh. Seterusnya, apa lagi perkara makruh ketika azan? Iaitu azan dilakukan oleh orang yang fasik. Azan dilakukan oleh orang yang fasik, seperti orang yang suka merokok, orang yang menyembunyikan keislaman dia. Macam tu, orang yang menyembunyikan keislamannya. Dekat belakang macam ni, dekat sini orang macam ni. Fasik ini kita kategorikan sebagai orang yang menyembunyikan keislaman dia, bercakap yang tidak elok, perkara mengenai Islam, atau orang yang suka memburuk-burukkan agamanya tetapi melaungkan azan. Ya, orang itu adalah orang yang fasik, maka makruh bagi orang tersebut untuk laungkan azan. Dan seterusnya ialah kanak-kanak yang masih belum memayis lagi. Kanak-kanak masih belum memayis, yang tak tahu halal haram, yang tak tahu perkara yang baik atau yang buruk, tetapi telah melaungkan azan. Ya, itu boleh juga mengundang kepada perkara makruh ketika azan. Kerana kanak-kanak yang belum memayis mungkin belum tentu tahu apa yang dimaksudkan dengan azan tersebut. Jadi itulah antara perkara-perkara makruh. Bila sebut perkara-perkara makruh ini, hendaklah kita elakkan sebaik-baiknya. Sekarang pengertian bahagian iqamah. Pengertian bahagi iqamah iaitu satu seruan yang dilafazkan ketika hendak mendirikan solat. Ketika hendak mendirikan solat, ada satu seruan untuk dirikan solat tersebut. Ya, lafaz itu dinamakan sebagai iqamah. Dan apa perbezaan dengan azan tadi? Lafaz azan, setiap lafaz-lafaznya kita sebut sebanyak 2 kali. Lafaz azan disebut sebanyak 2 kali. Manakala lafaz iqamah kita sebut hanya sekali sahaja. Kan? Yang kedua, lafaz azan dilakukan dengan suara yang nyaring dan lantang, yang bertujuan untuk menyeru orang ramai, menyeru orang ramai dan pemberitahuan mengatakan bahawa masuknya sudah waktu untuk kerjakan solat. Berbanding dengan iqamah. Iqamah ini hanyalah satu seruan hendak dirikan solat dan perlu dilakukan dengan suara yang suara yang sedikit perlahan daripada azan tadi. Perkara yang ketiga yang menjadi perbezaan antara iqamah dengan azan, kalau azan kita lafazkan secara tertib, slow. Macam tu. Slow tetapi nyaring. Berbanding dengan lafaz iqamah, kita lafazkan dengan cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu adalah lafaz iqamah. Ada perbezaan dengan azan. Dengarkan betul-betul, insya-Allah kita faham maksud azan, kita faham apa itu iqamah. Bilakah pensyariatan azan bermula? Azan disyariatkan pada tahun pertama Hijrah. Pada tahun pertama Hijrah. Dan bagaimana lafaz azan ini mula terbentuk? Ya, sejarah azan ini berasal apabila seorang sahabat Rasulullah SAW, iaitu Abdullah bin Zaid, telah bermimpi mengenai lafaz-lafaz azan yang hendak disampaikan. Abdullah bin Zaid ini ketika
waktu tidurnya beliau telah bermimpi bertemu dengan seseorang yang ketika itu Abdullah bin Zaid bertanya kepada orang yang dimaksudkan untuk membeli loceng. Dan apabila orang tersebut bertanya kepada Abdullah bin Zaid untuk apa dilakukan loceng tersebut, Abdullah bin Zaid pun terangkan bahawa ia perlukan loceng tersebut untuk menandakan masuknya waktu solat atau menyeru orang untuk mendirikan solat. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Abdullah bin Zaid sama ada beliau ingin mahu belajar lafaz yang akan diajarkan oleh si penjual loceng. Dalam mimpi Abdullah bin Zaid, si penjual loceng telah mengajarkan beliau mengenai lafaz-lafaz azan. Apabila tersedar sahaja daripada mimpi tersebut, Abdullah bin Zaid bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau berikrar mengatakan bahawa mimpi tersebut sesungguhnya adalah nyata ataupun benar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera meminta Abdullah bin Zaid untuk mengajar Bilal bin Rabah untuk melaungkan azan. Dan Bilal bin Rabah pun bersegeralah belajar. Kemudian beliau melaungkan azan yang pertama di atas Kaabah, di atas bumbung Kaabah. Azan yang pertama dilaungkan oleh Bilal bin Rabah sebagai menandakan masuknya waktu solat zuhur. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan solat qasar, 2 rakaat. Tetapi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain meminta Rasulullah untuk menunaikan solat zuhur pada waktu itu secara tamam, secara sempurna 4 rakaat. Tetapi Rasulullah pun terangkan kepada semua sahabat baginda bahawa baginda ketika itu dalam keadaan bermusafir. Jadi baginda teruskan dengan solat qasar. Bilal bin Rabah ini adalah seorang yang berkulit hitam, legam tu Dan disebabkan itulah kita mendapat nama Bilal atau kita sebut Tok Bilal di masjid-masjid dan di surau-surau yang ada pada sekarang ni. Kita sebut Tok Bilal, Tok Bilal. Ya, nama Tok Bilal tersebut diambil sempena nama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah alaihi salam. Dan simbolik, kenapa Rasulullah meminta Bilal bin Rabah untuk menunaikan laungan azan tersebut? Simbolik kepada pemilihan Bilal bin Rabah tersebut adalah sebagai menandakan berakhirnya atau penghapusan kaum dan kasta-kasta hamba yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berakhirlah perhambaan. Rasulullah hendak menerangkan kepada kita berakhirlah perhambaan dan kasta-kasta rendah yang dihina selama ini. Sedangkan Bilal bin Rabah tersebut mempunyai suara dan laungan azannya tersangat sedap dan dengar hingga ke langit. Antara simboliknya lagi ialah selain daripada penghampusan perhambaan kasta rendah pada zaman Rasulullah, ialah untuk nak menunjukkan bahawa semua umat Islam sama tarafnya. Semua umat Islam sama tarafnya, tidak ada perbezaan keimanan seseorang Islam itu dari segi kulit, dari segi bangsa. Tetapi yang menentukan perbezaannya adalah ketakwaan orang Islam itu sendiri. Boleh faham dah kan mengenai azan tersebut? Jadi
laungkan azan dengan sebaiknya, kerana laungan itulah yang menunjukkan syiar Islam dan kebanggaan kita sebagai orang Islam. Maka berakhirlah video Ustazah Liza dalam tajuk ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.